Assalamualaikum, salam sejahtera dan bertemu kembali bersama Noro TV. Jujutsu Kaisen 259 manga chapter review. Alright, okay, tanpa membuang masa, jom layan video ni bersama my best friendo, my brother Todo Boogie Woogie. Let's get it. Chapter ini bermula dengan flashback di mana Yuji minta diajar oleh Choso. Yuji telah menjalani latihan bertukar badan dengan Kusakabe dan Yuta, jadi kini dia mahu belajar lebih mengenai blood manipulation. Choso berkata dia bukanlah guru yang baik dan Noritoshi pun menerangkan mengenai convergence. Choso mahu mengajar Yuji tentang supernova, tapi Noritoshi memberitahu adalah lebih baik buat Yuji untuk fokus belajar cara bagaimana untuk menghentikan pendarahan. Tamat flashback, kita dijelaskan yang hanya melalui proses memotong menggunakan kedua-dua dismantle dan cliff ianya akan membuka pintu bagi serangan api yang digelar Kamino. Kelajuan dan keluasan keberkesanan serangan api itu adalah rendah, jadi Sukuna tukar masalah ini dengan mengenakan binding vow. Sukuna hilang kebolehan untuk guna serangan Kamino ke atas banyak musuh di luar domain expansion, jadi dia cuma boleh guna ke atas seorang musuh di luar domain expansion seperti yang dia lakukan ke atas Jogo. Tapi di dalam domain expansion dia boleh guna ke atas banyak target disebabkan domain dia diperluaskan. Pada ketika itu Uraume menyatakan yang dia dan Sukuna sudah menang. Setiap objek yang dimusnahkan oleh domain expansion akan turut mempunyai kemampuan untuk diletupkan oleh Kamino. Bermakna sesiapa yang ada dalam domain pasti dibunuh oleh api itu yang diibaratkan seperti bom. Punca Sukuna tak guna teknik ini ke atas Gojo adalah kerana situasi barrier domain expansion sentiasa berubah-ubah sehingga Kamino terpaksa dikurung oleh Sukuna kerana ia tidak dapat digunakan. Kemudian Choso meminta maaf kerana dia seperti tak berguna ketika melatih Yuji. Choso dan Yuji berada dalam dunia khayalan jiwa. Choso memuji Yuji kerana dia belajar reverse curse teknik lebih laju daripada Choso. Yuji berkata kerana Sukuna yang guna badan Yuji untuk memudahkan Yuji cepat belajar. Tapi Choso berkata tidak mengapa kerana memang seperti ditakdirkan untuk adik mengatasi abang. Yuji memarahi Choso yang mana Choso tak boleh hilang begitu saja. Choso juga mahu pergi meminta maaf kepada Yuki dan Choso minta maaf kerana dia akan tinggalkan Yuji berseorangan lagi. Yuji berkata Choso sentiasa ada di sisinya ketika hari-hari gelap. Yuji pun sudah memadai. Eso dan Kechizu iaitu adik-adik Choso turut memanggil Choso dan Choso memberitahu yang pengalaman dia dan adik-adiknya selama 150 tahun hanya dirasai beberapa hari saja buat Yuji. Choso yang kelihatan rentung mengucapkan terima kasih kepada Yuji kerana telah menjadi adiknya dan Yuji berkata selamat tinggal, di mana akhirnya Yuji memanggil Choso abang. Terima kasih Aniki, dan Choso lenyap pergi meninggalkan Yuji selepas dia melindungi Yuji daripada serangan Kamino. Yuji yang keseorangan di situ memanggil kawan yang lain untuk membantunya. Yuji yakin yang dirinya merupakan gear di mana walau apa sekalipun yang terjadi sudah menjadi takdir untuk dia memenuhi peranannya. Tapi azam Yuji juga berubah dalam memenuhi peranannya kerana dia berazam untuk membalas pengorbanan abangnya yang telah melindungi Yuji. Kemudian kita dapat lihat susuk tubuh yang keluar dari asap ialah Sukuna, dan lagi satu susuk tubuh yang muncul ialah my best friendo, my brother Todo. Flashback menunjukkan dengan menggunakan burung gagak Mei Mei dan Boogie Woogie Todo, mereka dapat membenarkan orang keluar dari domain Sukuna. Walau bagaimanapun domain expansion Sukuna bunuh seseorang dalam masa yang singkat, jadi tiada jaminan untuk nyawa diselamatkan.
diselamatkan. Tapi adalah lebih baik untuk mencuba daripada tak berbuat apa-apa. Todo perlu tingkatkan juga keluasan keberkesanan ke teknik boogie-woogie. Todo masih dapat merasai degupan boogie-woogie, jadi dia mungkin boleh lagi melakukannya. Namun Todo mahu merahsiakan rancangan itu daripada Yuji kerana Yuji dan Sukuna ialah dua jiwa dalam satu badan. Jadi kemungkinan untuk rancangan mereka bocor kepada Sukuna tetap ada walaupun mereka sudah tidak berkongsi badan. Yuta perlu menjalankan tugasnya dengan baik sebelum perlawanan. Plan Mei Mei dan Todo ialah menemani Yuta untuk membetulkan kurs teknik, namun Todo sendiri tak tahu nasib rakan seperjuangan yang lain dan dia tak dapat bertukar dengan Choso dan Yuji yang mana mereka berada di tengah-tengah domain Sukuna. Pada ketika itu Todo sedar dia tak ada masa untuk bercakap panjang, jadi dia bagi tahu Yuji yang mereka yang lain mungkin selamat. Yuji akan percayakan Todo dan dia dilihat bersemangat untuk bertarung dengan Sukuna yang mengalami kesukaran dalam menggunakan kurs teknik kerana dia baru saja guna domain expansion. Habis chapter ni dan no break next week. Welcome back my besto friendo. Todo perginya seorang abang iaitu Choso, datang pula lagi seorang abang. Boogie-woogie mungkin masih boleh digunakan walaupun kita tak nampak dengan jelas apa keadaan tangan Todo yang dipotong olehnya sendiri semasa berlawan dengan Mahito di Shibuya. Teknik api Sukuna memang menakutkan sebab setiap kali dia guna mesti ada yang mati. Jogo, Mahoraga dan kini Choso. Apa nasib Maki, Miwa dan Ino? Adakah mereka belum hangus terbakar? Yuji menyatakan yang dia juga telah bertukar badan dengan Yuta. Jadi apa muslihat atau latihan yang mereka berdua telah jalankan? Kini Todo kembali dan apabila duo ini berlawan memang hype. Alright, okay, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter 259. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi saudara. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro-noro. Dadah.